Silakan topik kedua ya. Topik kedua business knowledge, topik mendekati prospek dan talian melalui FB pages. Kita silakan Muhammad Abdullah. Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, sangat clear. Okey, sangat jelas. Saya share screen jap. Sekejap Lab. Boleh nampak tak saya punya PC? Boleh. Mana? Nampak you punya okey. You ada misai. Mungkin jap. Yelah misai tu. Dapatlah tu. Saya ambil slide pertama. Sekarang tak ada misai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah. Saya masih belajar lagi kat Matrik Kedah. So hari ni ringkasnya saya nak cerita pasal apa yang konten dalam FB page tu. So first, saya nak set to the point lah. So maksud dia, yang pertama saya nak, ni senarai dia lah dekat FB page tu. Itu dari segi posting, yang kedua konten, ketiga live video. Keempat kita kena share tips kesihatan. Dan kelima kita kongsi aktiviti harian kita lah. Sekejap Okey. Buat cerah sikit muka. Dah cerah dah. Okey. Tadi berbedak. Bukan. Okey. Teruskan. So, saya nak fokus yang pada konten, iaitu apa konten yang patut dalam FB page tu. FB page ni ibarat macam kedai online kita. So bila kedai online, macam mana kedai offline, macam itulah kedai offline. Maksud dekat macam mana kedai offline, macam itulah kedai online. Maksud saya kedai online ialah kalau dekat kedai fizikal kita ada nama kedai tu, ada hiasan dalam kedai tu. Macam itulah dalam kita punya FB page. Dan saya nak fokuskan dalam FB page ni iaitu konten lah, apa yang nak buat konten dalam FB page tu. So yang pertama, kena ada post ringkas lah. Yang kedua ada quotes. Yang ketiga tentang berita. Keempat infografik. Kelima tips. Dan keenam share. Share link lah pasal YouTube. So first saya nak cerita pasal tu lah. Post ringkas. Okay, dalam FB page apa yang saya belajar daripada saya belajar pada kelas Najib Asadok dari segi itulah, fokus daripada Facebook. Ibarat kalau FB page ni, kalau kita buat terlampau banyak iklan, orang tak suka. Macam yalah, kalau iklan kat TV, banyak sangat iklan, kita pun tak suka, kita akan skip. So kita kena penuhi kita punya FB page tu dengan benda realiti. Contohnya pagi, takkanlah pagi orang dah penjual. Pagi kita kenakan dengan situasi, iaitu dengan kita berdoa lah, kita sharing pasal doa. Post ringkas. Maksud post ringkas macam ni lah. Plain je belakang tu. Tulis doa ringkas je. So boleh jelas tak kat situ? Jelas. Okay, baik. So next pula. Dan benda ni kita boleh buat dalam FB page pun, kita dapat settingkan yang kita punya, dia panggil schedule post. Dia adalah tekan-tekan untuk nak kita schedule kan. Contoh kita busy esok, kita hari ni setting. Dan bila kita setting hari ni, so on the right time, bila kita set tu, kita set 6.30 pagi, dah akan post lah. Nanti insyaAllah nanti saya ada share video tu lah. Macam mana nak dia panggil schedule post. So kedua ialah quotes lah. Yang kedua ni lebih kepada saya cerita quotes ni, maksud dia ni ayat bawah tu sebenarnya ada saya punya live video. Ni dia punya ayat, dia punya atas lah. Dalam bina marketing yang berkesan, binalah dulu marketing dengan Allah. Maksud dia bila pagi-pagi tu kita doa lah. Kita baca Quran dulu, baca Yasin, baca surah Al-Waqiah. Kita minta dulu kat Allah, dan yang kedua baru kita usaha lah. So at the end sebab kita usaha tu Allah bagi rezeki lah. Dan kena yakin Allah bagi rezeki melalui asbab kita buat lah. Kita buat tu hanyalah usaha saja. At the end Allah yang aturkan rezeki tu. Lagi kita banyak fokus, lagi banyak kita fokus dan kita buat sungguh-sungguh, insya-Allah Allah buka jalan. Okay, Abdullah jangan skip dulu. Cuba tengok bawah ni. Saya pun baru perasan Gold Diamond Abdullah tau 2021. Mudah-mudahan berjaya impian ini. Okey. InsyaAllah okey. Itulah dia sebab waktu ada kelas tu jadi penat sikit. Lepas tu tak dapat nak fokus betul lah. Hanya buat macam dah setting lah, mungkin
itu hanya impian saya. Lepas tu tengoklah kalau as long saya rajin, lepas tu betul-betul ada susun jadual, benda tu tak mustahil lah apa yang saya nampak. So setting impian ni set. InsyaAllah boleh jadi motivasi. Okey, teruskan. So next lebih kepada news ataupun berita lah. Sebab kenapa bila FB page ni kita penuhkan dengan kita cerita tentang sharing kesihatan, kita lebih pada sharing bagi value, give value to people, orang akan suka. Bila kita keep on menjual, share pasal produk, orang tak suka. Keep on contoh, saya jual produk kesihatan pasal Shangho, saya ceritalah apa yang pasal kesihatan. Contoh kena minum 3 liter sehari, lepas tu kena makan sayur, lepas tu kena makan buah-buahan. So bila orang dapat ilmu ni, orang suka, orang jadi fans kita. Once dia jadi fans kita, orang jadi apa kita jual, insya-Allah orang akan beli. Sebab dia dah jadi fans kita. Macam nak ada petik cerita luar, ni luar pada tajuk Shangho, contohnya Khairul Amin. Khairul Amin dia jual sambal sambal yang pedas tu. Mula-mula dia tak jual pun sambal yang dia jual tu. Dia hanya sharing pasal dia memasak. So once orang dah ada fans dia, orang suka dia. So once dia buat produk, alhamdulillah orang terima tu tinggi sebab orang dah jadi fans dia, orang dah ada dia punya peminat. So apa-apa produk dia beli, apa-apa produk yang dia jual, orang senang nak beli sebab orang dah ada fan, orang dah suka dia. Orang dah kenal dia. Dia ni banyak bagi share-share tips sebab tu pasal masakan. Orang pun suka, orang pun naklah beli apa yang dia jual. So next lah infografik lah. Ini saya ada ambil daripada Najib Asadok punya tu lah. Dia punya posting. Dia lebih kepada apa yang saya nampak, dia banyak bagi value. Kita bagi banyak value kat orang, orang suka. Contohnya mula-mula waktu saya kenal Aunty Lina. Aunty Lina tak terus menjual kat saya. Tiba-tiba Aunty Lina tiba menjual dekat saya Lindsay yang 2000, mana ada saya nak beli. Tiba jual kopi, saya tak suka. So bila dia banyak bagi value, dia cerita kat saya, Abdullah nak tak kita muda-muda ni dapat bantu mak ayah kan senang. Kita muda-muda dah ada duit sendiri kan best. Budak lain asyik minta duit mak ayah je. Dia banyak bagi emosi kat saya. Lebih kepada apa yang saya dapat buat. Dia tak cerita produk, dia tak cerita company dulu, dia cerita pasal apa yang saya akan dapat. Kan best kita budak student asyik window shopping je. Kan best bila datang shopping kita dapat beli. Taklah window shopping tengok je orang. Melainkan kita keluarga kaya. Kalau saya ni keluarga biasa, kenalah usaha. Dan saya pun jenis yang saya tahu diri saya jenis yang high taste, suka benda yang mahal, dan saya kenalah buat sesuatu. Dan sampai bila saya pun lelaki, saya pun dah besar. Sampai bila nak pakai duit mak ayah. Dan kita sebaik-baik orang adalah orang manusia yang bagi manfaat. Dan kalau umur sekarang macam ni, dapat bagi manfaat lebih pada mak ayah, dapat dari segi share pasal selamat. Kita dapat bagi manfaat dari segi ilmu kita pandai. Yang kedua pula kita dapat share dari segi duit, kita bagi hadiah something kat mak ayah kita. Dan bagi saya benda tu tak mustahil lah nak buat. Dan benda tu pun dapat happy kat mak ayah kita. Sebab kenapa? Kehidupan mak ayah kita tak tahu bila kematian dia. So sebelum dia meninggal, sebelum dia pergi, kita bagilah jadi anak yang terbaik, anak soleh yang mendengar cakap. Lepas tu yang kedua dari segi anak lebih daripada tu, dapatlah berikan dia something. Contohnya kalau mak dah ada duit lebih sikit, boleh dapat cita jadi vice manager dulu. Adalah dapat sikit belikan emas, tapi tak adalah emas 1 kilo, emas 1 gram dulu. Gold dinar sikit-sikit. InsyaAllah sebab tu Allah cakap bila sedekah Allah tambah rezeki. Memang jadi. Okay, next pula. Dari segi tips doa ataupun doa, so kebanyakan saya nampak sharing-sharing daripada orang-orang macam dekat Instagram apa dia jual, dia banyak bagi sharing dengan ataupun tips. Contohnya kalau dia jual produk kalau dia jual baju, dia jual baju pasal bola, dia sharing lah pasal bola. Ni Ronaldo hari ni masuk Manchester United. Banyak sharing pasal tu. So at the end dia letaklah link group ke Telegram dia, ke WhatsApp dia. Kat dalam tu lah dia menjual. So bila dia dapat fans dia, bila dia dah dapat sharing, orang dah suka masuk dia punya FB dia, orang dah suka dah masuk dia punya Instagram dia, tengok follow dia. So once dia jual, insya-Allah orang nak percentage orang nak beli tu tinggi sebab orang dah suka dia. Orang dah kenal dia. Ni tak tiba-tiba tak kenal tiba-tiba menjual, hantar terus WhatsApp pasal lepas tu spam waktu banyak-banyak gambar, banyak video. Orang tak nak tengok pun. Last orang geram, orang block je. Sebab tiba-tiba tak kenal, tiba menjual. Melainkan kalau benda tu kita kawan kita dah kenal, orang macam terkejut lah, siapa budak ni? Tiba-tiba spam. Orang terkejut. Macam saya pun tiba-tiba kat college, macam orang kenal saya ni jenis yang orang ada berduit. Orang tiba-tiba dia spam message dekat saya, gambar-gambar baju. Saya pun jadi macam, kau ni aku kenal kau pun tak, tiba-tiba spam baju. Kita tahu niat dia nak menjual, nak cari rezeki. Tapi kita tak kenal cara, kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. Kita jadi macam,
Sebab tu yang contoh kalau kita pun tak suka tiba-tiba orang bagi orang datang kat kita dia terus menjual, orang tu kita macam terkejut melainkan kita betul-betul kita nak. Itu yang apa saya belajar lah. Lepas tu yang seterusnya dari segi sharing lah. Maksud dia link tu kita boleh sharing dari segi kita ada buat YouTube contohnya daripada meeting hari ni ataupun daripada Raja Lindsay punya FB page ataupun daripada mana-mana Sean Ho punya YouTube channel, ambillah link tu. Kita tak boleh nak buat video, tak mampu nak buat macam mana cantik macam tu, ambillah video orang. At the same time, bawah tu kenalah kredit sebagai tanda penghargaan. Bila kita kredit tu orang yang kita share video dia, orang tu dia rasa dihargai lah. Kita ada kredit sikit video dia sebab dia dapat nak buat, kita just ambil je. Macam tu lah. So last sekali FB Live lah. FB Live, FB Live ni yang paling utama dan paling kuat dia punya engagement tu. Sebab apa? Sebab bila FB Live kita bercakap, dia nampak siapa orang yang menjual. Kalau kita jual produk kopi, asyik pasal kopi je, tak ada gambar kita, orang tak kenal siapa yang menjual ni. Lepas tu orang mesti terfikir, scam ni. Asyik jual gambar produk je, gambar kita tak ada, orang tak kenal siapa penjual dia. Orang jadi macam, yelah banyak kan kes-kes scam dan orang tu pun dah baru kena scam. Dia jadi macam dia kebanyakan nak beli tu jadi susah. Sebab dia tak nampak siapa yang menjualnya. So bila kita post gambar kita, bila kita ada buat video cerita pasal FB Live kita contohnya ni pagi kita buat mulakan tindakan. Bila ada ilmu mulakan tindakan terus share pasal FB Live dan insya-Allah bila FB Live itu menarik dan bagi manfaat ke orang. Dan FB Live pun bila kita banyak sharing pasal kesihatan yang berkaitan apa yang kita jual, orang jadi suka, orang jadi nak dengar. So bila orang nak dengar, lepas tu bila once dia ada di mana ada masalah, di situlah ada solution dia. So kita cerita contoh kawan saya ni baru-baru ni dia mak dia ada sembelit, mak dia sampai dah keluar dah dia punya usus. Macam dah terkeluar dah. So saya tak terus menjual, saya cakap macam ni. Asyad macam ni, kalau pergi hospital terus potong, nak potong nanti nak kena jaga. Kat rumah tak siapa nak jaga. So bila tak siapa nak jaga nanti mak terbengkalai macam tu je. Boleh jadi sampaikan satu tahap dah sakit macam tu je sampailah akhir hayat. Kan best bila dapat tengok mak sihat, bila nampak tengok mak happy, dapat jalan-jalan. Banyakkan bagi emosi, banyakkan cerita pasal apa benefit tu. So bila dah hujung-hujung tu baru cerita pasal produk. So orang akan nampak yang kita ni betul-betul nak bantu dia. Kalau kita terus share pasal nak menjual, dia nampak kita nak kenakan dia. Kau ni asyik menjual je. Orang nampak macam kau ni tahulah, kau bisnes janganlah macam ni. Nampak macam kita nak kenakan dia. Kalau kita banyak sharing pasal apa kesan dia, kan best tengok mak happy, mak dah dapat berak elok je, dapat jajanan sama. Dan bila macam tu kita pun hati tenang, nak belajar pun tenang. Dan tengok mak kita pun tersenyum. So at the end hujung tu baru bagi cerita pasal produk. InsyaAllah, alhamdulillah proven result, dia pun beli produk tu. Dia nampak apa kesan tu. Dan itulah sekian dari saya. Ringkas pasal konten FB tu lah. Kenal gambar belakang. Kita punya kedai online kita. Jadi kan dia pelbagaikan dia. Jangan terus nampak menjual sebab takut orang lari. Ya. Ya. Macam kenal gambar kat belakang tu. Kenal. Masya-Allah, inilah kebun bakal Gold Diamond iaitu Aunty Lina. Dan alhamdulillah saya bersyukur sangat dah diperkenalkan dengan Sean Ho dan dijumpakan orang-orang hebat dalam ni. Banyak lagi orang hebat saya tak kenal lagi. Alhamdulillah, semoga apa yang saya dilebihkan ni jadi asbab hidayah untuk seluruh umat. Wallahu a'lam. Okey, dah siap. Dah, terima kasih. Okey. Terima kasih. Sama. Ya. Mana nak mute ni? Okey ni. You boleh stop sharing. Okey. Okey, sekarang Standby kita persilakan TD Kak Aslina Rusli untuk membentangkan OPP flip chart. Okey, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so seperti yang dijanjikan, kita nak buat salah satu topik macam mana nak bentang OPP flip chart yang 10 keping tu. Okay, nak share sekejap. Nampak tak? Nampak. No, ni dah pergi ke belakang punya slide dah ni.
Dekat apa ni adik? Okey. So tajuk hari ini pembentangan 10 keping flip chart. So ini adalah salah satu persediaan untuk kita jalankan perniagaan Shangho. Jadi kita kena mahirkan diri untuk buat flip chart ni macam mana. Okey, flip chart ni apa? Okey, sebelum tu setiap kali Kak Ina present, graf ni akan keluar dulu. So malam ni kita cover topik yang dekat sini, pembentangan OPP flip chart. Yang Abdullah buat tu dekat sini one to one ke ataupun mendekati prospek lah dengan cara online. So Abdullah kita tengok apa yang Abdullah post dekat page dia. So kita boleh sama-sama tengok dan selain pada Abdullah banyak lagi page-page yang lain seperti Raja Lindsay. Kalau Kak Ina punya apa dia ni yang handle. So jadi itu dekat nombor 5 ni. Nombor 5 ni apa? Mendekati prospek. Macam mana nak buat pembentangan OPP yang bagus supaya cakap je orang terima. Okey, so peralatan tu mesti ada lah. Okay, kalau dalam face to face kita boleh bawa lah semua peralatan tu berjumpa dengan prospek kita. Kalau online maybe kita kena sedia dalam bentuk PowerPoint yang macam ni. So kita buat Zoom meeting ataupun kita ambil gambar tu kita bercerita dekat WhatsApp ataupun dekat page. So apa dia 10 keping tu? Ini peralatan yang 10 keping tu yang pertama ini yang keping yang pertama, keping yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang Lin present tadi ni nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Ini 10 keping flip chart yang kita kena mahir. So benda ni boleh copy letak kat WhatsApp, cerita satu persatu ataupun kita boleh cerita dalam bentuk Zoom meeting macam ni. Okey, so bila kita nak cerita, perkara penting yang kita kena mula, situasi tu macam mana? Maksudnya orang yang kita nak cerita tu orang yang nak tahu pasal produk ke orang yang nak tahu pasal bisnes. Jadi kita sendiri kena tahu dulu. Kalau kita pergi jumpa kawan pun kita kena tahu apa dia nak. Kalau dia nak pasal bisnes, kita start dengan bisnes. Kalau dia nak pasal produk, pasal jumpa orang sakit, kita kena start pasal orang sakit. Okay. Kalau bisnes, bisnes share kenapa kita nak buat Shangho lah. Kita kena share pandangan kita, kenapa kita kena buat Shangho. Antara yang kita boleh guna untuk share, ini. Okay, so kira keping yang pertama ni. Macam mana nak hurai ni? Nanti kita hurai. Cuma Kak Ina nak bahagikan yang mana nak guna untuk bisnes, yang mana nak guna untuk buat sharing produk ataupun penyakit. So yang ni ada 4 keping. 4 keping ni memang untuk bisnes. Okay, selalunya Kak Ina akan tambahlah diagram-diagram yang macam ni. Bawa bersama, print dalam A4 size untuk tunjuk lebih mudah. So kalau bisnes cover yang ni. So maybe boleh guna flip chart yang kopi ni, yang income type dan so ini selalunya Kak Ina ambil ni daripada buku Robert Kiyosaki. So jadi ini peralatan yang you kena sediakan kalau kita nak buat presentation pasal bisnes kepada prospek kita. Okey, itu pasal bisnes. Kalau kita nak present orang sebab dia sakit atau nak share produk, kita kena guna yang ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. No. 5. Kenapa 5? Oh, dia tertinggal satu mana tadi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, satu tertinggal ya. Itu apa? Siapa perasan? Apa yang Kak Ina tertinggal? Okey, siapa perasan apa yang tertinggal kat sini? Kita undur balik belakang. Okey. Yang OPP ni ada yang untuk bisnes ada 4, yang untuk cerita produk ada 1, 2, 3. Siapa selalu guna dia perasan cepat. Apa yang tertinggal? Sijil, pensijilan punya slide. Sebab itulah kat sini jadi 9. Sebenarnya 10. Ada satu lagi pensijilan. Okey, so hari ni kita ambil nak cerita produk. So Kak Ina akan mula selalunya gambar ni. Kalau you datang training Kak Ina pun nak cerita produk ataupun Kak Ina pergi present rumah orang pun Kak Ina akan buka yang ni dulu.
Kalau kena present secara online pun ini dulu. Okey, macam mana nak start? Macam ni Soalnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bagi ruang untuk kita berkongsi satu ilmu kesihatan yang mungkin kita boleh membantu menyelesaikan masalah dari segi masalah-masalah kesihatan yang kita hadapi. Okey, so kalau you tengok gambar ni, ini adalah gambar rajah kesihatan fizikal tubuh badan manusia. Dekat gambar ni ada 6 sistem. Kita tengok sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem penghazaman, sistem pernafasan, sistem pertahanan dan sistem rembesan. Okey, daripada sini kalau kita perhatikan dari rongga mulut ni, so ikutlah trakea ni pergi ke perut, usus kecil dan usus besar. So ini kita panggil gesur usus. Okey, so bila kita start makan, makanan kita akan mula masuk daripada sini dan berakhir di sini. Yang elok akan diserap masuk dalam melalui dinding usus kecil dan pergi ke liver. Yang tak elok akan dikeluarkan sebagai bahan buangan. So macam mana kita boleh jatuh sakit? So bila kita tak ambil indah ataupun kita ambil ringan tentang sistem penghazaman ni, sistem rembesan ni, kita ambil ringan. So tak kisah kita ni keperluan gesur usus ni cukup ke tak. So kalau kata ini bermasalah, so sistem ni akan bermasalah, so organ ni yang akan bermasalah. So dua sistem ni yang akan jadi masalah, akhirnya sistem ni. So akhirnya satu tubuh badan. Jadi untuk kita pulih tubuh badan kita ni, kita kena uruskan ni. Jadi kat sini, kita lebih kurang kalau kita tahu orang tu masalah asma ke, kita tekankan hal asma. Kalau orang tu ada masalah dekat gastrik ke, kita lebihkan cerita gesur usus. So maksudnya kat sini kalau orang ada masalah di sini lama-lama, so liver dia akan terkesan. Jadi kita bantu dengan gambar ni. Gambar ni kita bawa lah dalam bentuk A4 dan banyak lagi gambar-gambar yang berkaitan dengan nak gambarkan yang mana kalau dia ada jam dekat sistem pembuangan ni, dia akan rosak liver. So ini antara gambar yang Kak Ina selalu guna sebab dia sangat jelas memberitahu bila najis lama di dalam ni, last kali dia jadi kering, jadi sembelit yang kering. Bila jadi sembelit yang kering tu, air tu pergi mana? Air tu masuk ikut saudara ni dan pergilah dekat liver ni. So bila pergi dekat liver ni, akhirnya liver ni beban. Kalau hari demi hari, bulan demi bulan sampai bertahun, jadi akhirnya liver ni akan jadi sangat terkesan. Bila dia sangat terkesan, dia tak boleh buat kerja dengan baik, dia tak boleh menapis dengan baik. So yang seterusnya terkesan sebab liver problem, sistem pertahanan dengan sistem peredaran darah. Okay, so bila dia penapis yang nombor 1 ni dah beban, yang ni akan rosak. So bila yang ni akan rosak, satu tubuh badan, salur darah kita akan rosak. Rosak maksudnya darah tak kualiti, dinding-dinding salur darah tu lekat segala toksik dan sebagainya. Akhirnya habislah satu badan tu. Bermula dengan sistem ni. Sebab itulah kita kena urus sistem ni dulu untuk kita sihat. Jadi mungkin kita boleh tanya prospek kita tu, so kalau kita tahu dia ada masalah kanser lah contohnya, kita akan kata selalunya kalau orang yang berakhir dengan kanser ni memang sistem ni dia sangat teruk. Kita ceritalah teruk macam mana, maybe dia migraine ke, maybe dia buasir ke, maybe kita sebut satu persatu, hurai satu persatu. Kak Ina pernah present dekat satu customer yang memang Kak Ina tahu pergi, dia adalah seorang pesakit kanser, umur dah 70 lebih masa tu. Kak Ina present ni dekat kawan lah, kawan tu satu tempat kerja. Sampai sudah dia tak cakap, dia tak mengaku yang dia ada masalah pembuangan. Dia kata hari-hari dia pergi toilet. Dia tak pernah miss dari dulu sampai sekarang. Tapi sekarang ni dia adalah pesakit breast cancer. Tak apalah, kita kata kita bercerita lagi dengan dia. So dalam Kak Ina duk bercerita tu, dia cuma cakap Kak Ina, satu je masalah dia. Dia dari dulu pembuangan dia memang bila dia buang air besar berdarah. Apa maksud dia? Dia rosak sistem ni, maksudnya dia ada masalah buasir, maybe ulcer dalam dia. So that's why dia buang air besar tu berdarah. So maksudnya usus dia ni telah banyaklah yang dekat-dekat permukaan ni yang tertinggal dan telah menyedut kotoran tu sampailah umur dia 70 tu, sampailah sistem liver ni dah tepu dan akhirnya sistem pertahanan out. Jadi berlakulah dia akhir-akhir hujung dia timbullah penyakit yang kronik ni. Sebab tu sebelum kita, selalunya kan kalau orang ada masalah di sini, so sama ada dia meninggal tak dapat lagi kanser ataupun dia berakhir dengan kanser. Contoh macam patient tadi ataupun prospek tadi umur 70 lebih dia baru tahu dia kanser. Tapi kalau dia meninggal umur 65 dia tak tahulah.
Sebab tu kebanyakan, boleh katakan tak kecuali lah sampai hari ni kita jumpa orang yang ada masalah kanser tu memang sistem ni dia sangat teruk. So kita kena cakap dengan rakan-rakan kita, siapa yang ada masalah sistem pembuangan, uruskan sekarang. Pentingnya kita guna set perut tu. Apa yang Siti Haslin, Cikgu Lin explain tadi, itu kita kena explain untuk terus jelas kenapa kita kena settlekan sistem pembuangan ni. Sebab kalau ini terkesan, memang hati akan terkesan lah. Okey, so kita tengok macam mana Lindsay ni boleh selesaikan masalah kita. Kita dah kata tadi kan, bermula daripada makan, kalau sini yang baik semua pergi ke liver, yang tak elok keluar. Tapi kalau sini jam, maka sini akan tepu. Timbullah satu-satu penyakit kita. Jadi macam mana Lindsay ni uruskan masalah kita? Dari segi sainnya kita bercerita. So you guna slide ni. So bila kita buka tadi, kalau kita selalu buat, kita tahulah nak buka gambar kandungan berkesan ni flipchart yang mana. Kita terus buka yang ni. Kena memang macam tu. Selepas gambar raja fizikal tadi, slide ni. So bagaimana Lindsay boleh selesai masalah ini dari segi sainnya. Ini clue kena nak masuk dari gambar fizikal tadi, gambar fizikal tadi nak masuk ke slide. Bagaimana Lindsay selesaikan. Jadi kita bacalah line by line dan explain. Okay, kandungan berkesan dan fungsi Lindsay ni, yang pertama triterpenes. Okay, apa yang triterpene ni buat? Okay, yang kalau orang tu autoimmune, yang ni cerita panjang lebar. Kalau orang tu masalah kanser, kita cerita tentang liver dengan kuatkan imun sistem ni panjang lebar. Kita tengok kumpulan. Kalau orang tu darah tinggi, masalah kepekatan darah, kita cerita kat sini panjang lebar. Itu kita kena melihat situasi lah. Ataupun kalau kita tak tahu, semua kita hurai elok-elok. Kalau kita tengok suasana tu boleh untuk kita bercerita panjang. Okey, melaraskan daya imuniti ni maksudnya kandungan triterpene ni boleh melaraskan daya imuniti semua penyakit yang berkaitan dengan autoimun. Sistem imuniti terlalu tinggi diturunkan. So sistem imuniti terlalu tinggi ni macam penyakit-penyakit yang berlaku keradangan banyak dalam badan dia lah sebab imuniti serang dia. Contohnya kalau kita baca daripada atas daripada kepala kita, kita selalu mula tonsillitis, bronchitis, rheumatoid arthritis, dermatitis, all yang ada tis-tis tu. Diabetes pun masuk dalam autoimun. Jadi Lindsay kita boleh laraskan sistem imuniti ni. Maksudnya sistem yang terlalu tinggi diturunkan. Okay, nanti kita hurai dengan lebih detail dekat flipchart pensijilan. Macam mana dikatakan sel T2 dilaraskan dan boleh menyelesaikan masalah autoimun dalam badan kita. Kalau ikut ni garis yang pertama ni, poin pertama ni, hospital angkat tangan awal-awal lagi. Tapi kita dengan beraninya, dengan yakinnya kita boleh ke depan mengatakan Lindsay kita dari segi sainnya boleh menyelesaikan masalah ni. Dan kena ada pun beberapa kes yang dah fully recover. Rheumatoid arthritis sembuh sepenuhnya, tonsillitis sembuh sepenuhnya. Ulcer pun sembuh sepenuhnya. Yang jadi ulcer dalam mulut yang sebelumnya selalu jadi sembuh sepenuhnya. Jadi maksudnya kita berjaya menyelesaikan masalah autoimun dengan menggunakan Lindsay kita. Yang membantu selesai adalah triterpenes. Itu yang pertama. Yang kedua, triterpenes ni boleh buang segala kolesterol, pecahkan trombos ni. Jadi bila dia segala, you bayangkan kalau kita minum kopi kita ada Lindsay ni juga. So jadi triterpenes yang dalam Lindsay itu boleh buang segala kolesterol ni, buang segala trombos ni, pecahkan trombos ni, keluar satu persatu dari badan kita. Akhirnya darah kita sangat bersih. Dan dia juga boleh perbaiki kekenyalan pembuluh darah. Tempat yang ada kolesterol yang ada ni semua mungkin dah jadi keras. Sebab itulah kalau pressure tinggi, kita stres, ada kerja yang banyak ke atau kita tak boleh nak handle, dia boleh jadi salur darah ni pecah. Sebab ni lah kalau you tengok gambar ni kan. Ni kan, so dia tersempit, sini dah tak kenyal, jadi bila pressure kuat, sini boleh pecah. Tapi kalau kita amalkan Lindsay kita ni, so dia boleh buang segala kolesterol ni, buang segala lemak ni dan trombos ni. Dan akhirnya kenyalkan balik pembuluh darah. Satu tubuh badan kita akhirnya boleh menambahkan sifat pengeluaran darah dengan baik. Satu persatu. Jadi kita konsisten amalkan benda ni. Tak kisahlah you masalah kanser, liver dia baik pulih. You masalah kanser usus kita baik pulih. Usus tu, jaringan salur darah tu ada di usus. Jaringan salur darah tu ada di jantung. Jaringan salur darah ni ada di mana-mana dalam badan kita. So kalau kita bersihkan salur darah kita, maksudnya satu tubuh badan kita, semua organ kita. Kalau usus, ususlah. Dekat usus ada appendix,
ada usus kecil, ada banyak lagi kelenjar-kelenjar yang terlibat dalam perut kita, kelenjar yang mengeluarkan enzim untuk pencernaan. Jadi semua benda tu ada jaringan salur darah. Jadi kalau kita amalkan benda ini dibersihkan satu persatu, akhirnya salur darah satu tubuh badan kita baik. Okey, yang ketiga, ini poin yang pertama, melaraskan daya imuniti. Poin yang kedua, membersihkan dan membaik pulih salur darah kita sampai jadi normal, sampai jadi kenyal. Kenyal tu maksudnya kalau kita stres pun dia boleh kembang. Kalau kita happy, kita stres, dia lain. So salur darah kita boleh mengembang dan mengecut. Okay, yang kedua, dia boleh mempergiatkan fungsi nyah toksik hati dengan liver. Tadi kita kata kalau kita sembelit lama, so masalah pembuangan yang lama, so jadi maksudnya liver kita dah terkesan. So sekarang macam mana kita selesaikan? Linzi kita ni boleh menyah toksik, boleh bersihkan liver dan limpa kita. So bila liver dengan hati kita ni boleh dibersihkan dan di comeback normal balik, so dia boleh menyelesaikan semua masalah dalam tubuh badan kita. Dan termasuklah alahan ni. Sebab bila liver kita bagus, kita tak alah lagi. Sebab liver kita ni boleh synthesize apa yang perlu, apa yang tak perlu, bersesuaian dengan tubuh badan kita. Sebab itulah kita boleh selesaikan semua masalah alahan, alergik dan sebagainya. Itu kandungan yang pertama. Okay, kandungan yang kedua, polisakarida dan makromolekul ni boleh kuatkan imun sistem. So jadi kalau kita tengok kat gambar Raja ni, kalau liver tadi dia ni mempergiatkan fungsi nyah toksik hati ni dah bagus. Lepas tu yang ni pula boleh kuatkan imun sistem. Jadi maksudnya membantu sistem imuniti kita, membantu organ hati kita ni. So ini kita boleh hurai dengan lebih detail dekat sijil nanti. So bila imun sistem kita dah bagus, so dia boleh hapuskan radikal bebas, sel-sel yang luka, sel-sel yang rosak akibat toksik, akibat stres, akibat overuse body kita terlebih guna untuk kerja, maybe kita terkurang tidur, maybe radiasi ni 5G nak datang tak lama lagi ni, inilah banyak dalam badan kita. Ini akan berlaku dengan banyaknya. So kalau orang yang imun sistem teruk, memang sangat teruklah badan dia. Itu yang orang boleh tumbang di sana sini kalau kita fully use radiation yang sangat tinggi. Tapi kalau kita ada imun sistem yang sangat bagus, okey je. Tapi kalau hari-hari kita terdedah, tak ada protection yang lain, maybe kita pun tumbang juga. So kita kena fikirkan bagaimana kita nak protect diri kita. So linzi kita memang boleh kuatkan imun sistem. Bila imun sistem kuat, boleh buang free radical yang terbentuk dalam badan kita. Yang ni memang akan sendiri terbentuk. Kalau kita tidur, laptop terbuka, radiation ada, EMF punya radiation pun power juga. Jadi dia akan sentiasa terbentuk. Jadi kita mesti pulihkan imun sistem kita untuk buang semua free radical yang dalam badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, polisakarida pula boleh bantu tumbuh balik sel-sel. Cuba you bayangkan, triterpenes ni salah satu kerja ni buang segala toksik di organ hati. Kalau hati ni boleh dibersihkan, semua dalam tubuh badan kita boleh. Sebab hati ni organ yang paling senyap. Kalau hospital angkat tangan, hati jam tak boleh buat apa dah. Tapi kenapa kita sebut liver kat sini? Sebab kalau liver boleh, bermaksud yang lain semua boleh. So yang ni triterpene bersihkan hati. Polisakarida membantu pertumbuhan sel-sel hati. Sebab itulah hati kita ni walaupun 75% rosak, masih boleh dibaik pulih. Sebab tu kita boleh potong hati kita ni derma kepada orang. Kalau salur darah kita bagus, pertumbuhan sel-sel tu boleh berlaku dengan baik. So kalau hati kita bagus, dia bolehlah perbaiki seluruh tubuh badan kita. Kan tadi kita kata macam mana penyakit jadi tu, bila kita makan, sini jam kita tak ambil tahu, so dua-dua sistem ni dah out, sini akan rosak. So sistem pertahanan akan rosak, akhirnya sistem peredaran darah pun jadi sangat toksik, membawa toksik ke satu tubuh badan kita, akhirnya sistem pernafasan bermasalah dan ending dengan sistem saraf bermasalah. So akhirnya satu tubuh badan kita bermasalah. Okay, so bagaimana linzi kita selesaikan? Okay, yang pertama ni triterpene boleh bersihkan salur darah satu tubuh badan kita. Bila salur darah boleh dibersihkan, semua organ kita boleh dibaik pulih. Dan triterpene ni ada pengkhususan lagi membaik pulih menyah toksik hati kita dan membantu tumbuh balik sel-sel hati. Akhirnya organ hati boleh sembuh sepenuhnya. Bila organ hati boleh sembuh sepenuhnya, maka sistem pertahanan kita akan bagus dan sistem peredaran dia boleh tapis darah dengan bagus. So sistem peredaran darah pun bertambah baik dan darah bertambah kualiti. Akhirnya kalau kita amalkan untuk satu tempoh yang panjang, kita bantu badan kita untuk pulih, so satu tubuh badan kita boleh pulih. Sebab tu dia boleh perbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Okey, nutrisi linzi pula boleh mengawal pelekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. So maksudnya kalau yang ni tadi darah ni yang terlalu pekat macam-macam ni ada. Yang ni pelekatan maybe
orang tekanan darah rendah, platelet rendah dan sebagainya. So sekarang kita boleh bantu untuk tugasan nombor 3 ni dengan YKB. Sangat membantu untuk menambahkan hemoglobin kita, platelet darah kita, anything yang buat ada komposisi darah kita. Ambillah YKB. Di samping kita ambil Pure Linzy. Dan seterusnya, ini juga boleh memperbaiki sistem peredaran darah. Dan protein Z8 boleh melaraskan daya imuniti. Sama membantu tugas stratepin. Kalau kita tengok secara menyeluruh, imun sistem tinggi pun boleh, imun sistem rendah pun boleh. Darah tinggi yang pekat macam ni pun boleh, darah yang kurang kepekatan pun boleh. Jadi tak kisah, siapa saja boleh makan sebab Linzy kita berfungsi 2 hala. Berfungsi 2 hala, maksudnya darah tinggi yang ni, darah rendah yang ni. Imun sistem tinggi yang ni, imun sistem rendah yang ni. Nak makan berapa banyak pun tak kisah, tak ada dos. Tak ada had umur. Dari baby umur 1 hari sampailah orang warga emas yang dah uzur pun kita boleh bagi. Itu kandungan yang kedua. Okay. So dan seterusnya kita tengok apa akan berlaku kalau imun sistem kita rendah kan. Kalau kita tengok tadi kita discuss Linzy kita boleh selesaikan masalah liver ni. So kalau liver ni bagus, memang sistem pertahanan bagus. Okey, nak bagus sistem pertahanan dengan liver ni memang kita kena jaga sistem ni. Jadi kena amalkan set perut tu. Jadi bila yang ni bagus, memang yang ni bagus dan satu tubuh badan kita bagus. Tapi kalau kita makan Linzy memang tadi kita kata bersihkan saudara, bersihkan organ hati dan sebagainya. Kita tak jaga yang ni juga. Kita tak pastikan dia lancar dengan kalau ikut Cik Gulin cerita tadi, mesti buang air besar hari, mesti kencing 4-5 kali sehari, mesti buang angin 14 kali. Sekian tu kita tak jaga. Jadi dia proses baik pulih tu lambat. Sebab itulah kalau boleh kita kena datang serentak. Kalau kita nak merawat. Set perut ni kita makan, Linzy pun kita makan. Sebab Linzy ni untuk satu tubuh badan kita. Set perut dia khusus kat sini saja. Okey, so seterusnya kalau kita tengok, ini yang tertinggal tadi. Apa yang kita cakap tadi, kita tak cakap kosong. Contohnya bila kita discuss kata tritipin tadi boleh untuk melaraskan imun sistem. Polisakarat tadi boleh kuatkan imun sistem. Kat mana yang diceritakan dia? Okey, kalau you tengok kat nombor ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni, yang kat sini ni. Kalau kita tengok nombor 4 dengan nombor 5 ni, dapat mempergiatkan keaktifan fagosit, dapat mengaktifkan sel pembuluh semula jadi. So ini bagi imun sistem kita yang lemah, yang rendah. Maksudnya sel imuniti bahasan pertama ni lali je, tidur je, tak buat kerja sangat. So bila kita makan Linzy atau kita minum kopi, so dia dapat aktifkan. Sebab tu dia boleh bantu untuk kuatkan sel imuniti kita. Untuk dia boleh buat kerja, untuk boleh dia beraktiviti dalam badan kita, mencari semua penceroboh fagosit dalam badan kita, mencari semua virus, bakteria. Sel imuniti kita ni fagosit dengan NK. Kalau NK kita ni banyak, memang insya-Allah dari segi sains kita takkan dapat kanser. Sebab NK ni kerjanya pergi bunuh semua sel-sel yang free radical tadi. Sel-sel yang tak betul tadi. Jadi kalau sel-sel tak betul tu dihancurkan, dimusnahkan oleh imun sistem kita, macam mana dia nak membiak menjadi tumor, kanser dan sebagainya. Sebab itulah bila kita kata Linzy kita ni boleh mengaktifkan, menguatkan imun sistem, ni nombor 4, nombor 5. Okey, Linzy kita ni boleh laraskan imun sistem yang terlalu tinggi diturunkan. Nombor 3 ni, dapat menyelaraskan fungsi sel T ni. Maksudnya sel T ni adalah askar barisan kedua. Kalau fagosit dengan NK ni tak boleh nak memusnahkan fagosit, tak boleh memusnahkan patogen ataupun bakteria ataupun virus yang ada dalam badan kita, dia kalah. Contohnya COVID datang, dia kalah lah. So dia akan bagi tahu sel T ni, ini penceroboh yang datang. So sel T ni pun ambil maklumat tu dan terus pecah dua, satu grup pergi masuk lab, satu grup standby untuk membantu NK dan fagosit. Sel T ni akan kaji di mana berlaku, dia organ liver. So liver itulah kena bagus sebab kat situ ada lab. So jadi bila sel T ni dah kaji, jadi dia dah tahu apa penceroboh, dia akan bagi tahu dekat nombor 1 ni. Nombor 1 ni apa? Dapat mempergiatkan penghasilan antibody. Dia akan bagi tahu dekat sel B. Sel B ni buat antibody yang kena dengan penceroboh yang masuk. Okey, communication antara fagosit, NK, sel T, sel B, dia mesti memenuhi sistem saraf yang betul. Kalau sistem saraf ni banyak tersumbat, sebab itulah dia jadi apa? Kita kata kecelaruan imuniti. Sebab communication between the cell immunity tak tepat. Kalau sistem saraf tadi terblok.
bercelarut. So jadi linzi kita pun boleh online kan. Kalau kita minum kopi kita memang kepakarannya untuk online kan saraf kita. So linzi kita buat kerja ni, saraf kita pula dapat berkomunikasi dengan bagus. So akhirnya kita boleh adjust balik sistem imuniti kita ni, menyelaraskan fungsi sel ini supaya tidak bercelarut dalam communication dia. Sebab tu akhirnya kita boleh pulih balik kalau kita ada autoimmune disease. Okay, nombor 2 ni apa? Dapat mempergiatkan kuasa penghasilan sel-sel imuniti. Maksudnya linzi kita ni boleh membantu badan kita menghasilkan fagosit, NK, sel T, sel B. Sel-sel imuniti. Ini satu pensijilan yang memang mendapat pengiktirafan. Bukan kita dapat dari biasa-biasa. Kita dapat dari kata Akta Makanan Kesihatan Taiwan. Maksudnya akta makanan itu sebenarnya terdiri daripada 80 orang pakar yang dari berbagai bidang. Kalau satu kata tak boleh keluarkan sijil ni. Maksudnya 80 kepakaran itu bersetuju yang memang linzi kita ni boleh buat 5 perkara ni. Di mana linzi lain yang boleh buat sampai 5 perkara ni. Okey, itu tentang immune system. Jadi dalam keadaan sekarang kalau kita betul-betul makan linzi kita, insya-Allah kita boleh orang kata bersedialah dari segi sistem pertahanan kita ni untuk menghadapi segala kemungkinan yang datang menyerang diri kita. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua ni dapat menurunkan serum GAT-GPT, dapat menambahkan kandungan protein dalam limpa. Ini memberitahu yang kita mendapat pensijilan yang boleh baik pulih balik liver. So kombinasi kandungan linzi ni boleh baik pulih organ hati sampai boleh memberi bacaan yang sangat bagus terhadap enzim hati, GAT-GPT dan protein liver. Jadi ini memang membuktikan yang linzi kita boleh buat kerja ni. So pengiktirafan ini kita tak payah bimbang. Kita boleh orang kata berdiri di depan berapa ramai profesor pun untuk membincangkan benda ni. Kak Ina selalu cakap benda ni kalau Kak Ina present dekat orang. Yes, dengan persijalan ini kita tak payah takut. Kita bercakap benar. Okey, so ini dah discuss panjang lebar tadi untuk immune system. Ini untuk liver. So bila liver bagus, salur darah kita bagus. So ini kita ada chart tu. Jadi kalau kita present OPP, kita bawa 10 bentuk chart tu. Jadi gambar-gambar ni kita bawa lah sampingan, kita tunjuk. Kalau kita buat Zoom meeting macam ni, kita boleh buat siap-siap untuk kita tunjuk. So ini adalah maklumat yang kita selalunya Kak Ina akan buat dalam bentuk file yang lain. Last kali Kak Ina akan tinggal dekat kita punya prospek yang dengar presentation kita tu. Okey, so sebenarnya organ hati ini satu organ yang sangat penting dalam badan kita. Sebab tu kita kena sayang dia. Dia organ terbesar, memberi kesan. Ini kita bercakap lah kalau kita present tentang liver tadi, kita kata okey, pensijilan mengesahkan yang linzi kita boleh untuk membaik pulih hati. So kita kena cakap. Kena tunjuk dekat gambar yang chart gambar raja fizikal tu. Organ hati ni apa benda. Kita kena explain dengan detail. So organ hati ni organ terbesar. Memberi kesan hampir semua proses fisiologi badan. So dia mengendali lebih 500 fungsi kimia badan. Menampil lebih 1 liter darah setiap minit. Bayangkan dia tampil darah setiap minit tu 1 liter. Lebih 1 liter. Setiap minit tak pernah miss. Kalaulah darah kita tak kualiti sebab sistem pembuangan kita sangat bermasalah, akhirnya liver ni pun tak larat juga. Dia akan jadi sangat toksik. So tapi liver kita ni jarang diberi perhatian. Kalau tak ada dia, badan kita tak boleh berfungsi. Sebab dia adalah satu organ yang jarang diberitahu kepentingannya. Orang cuma cakap, oh kena jaga jantung. Sebenarnya kalau hati sihat, jantung mesti sihat. Sebab darah kita bagus. Jadi mana mungkin ada penyumatan salur darah di jantung. So memainkan peranan utama di dalam badan kita, pelindung utama tubuh badan kita. Jika ia rosak, kesannya boleh menyebabkan kematian. Organ terpenting tetapi tidak mendapat perlindungan sewajarnya. Itulah hati kita. So bila linzi kita ni mendapat pensijilan, boleh membaik pulih hati. Itu adalah satu yang sangat hebat. Kita patut bangga dengan apa yang kita makan. Okey, macam mana hati tu rosak? Kita boleh cakaplah pengamal ubat-ubatan kimia, terdedah kepada radiasi, stres, makan Panadol. Ini kita urai. Setengah orang tu macam pagi tadi Kak Ina pun prospek Kak Ina datang rumah tadi pun bila Kak Ina sembang-sembang, akhirnya dia pun bercerita lah, rupanya isteri dia ni penggemar Actifide. Dalam seminggu mesti 6 ke 10 biji. Tak ada Actifide kat rumah tu terus dapat migraine dia kata. Ada Actifide tengok pun okey dah migraine. Punyalah macam tu. Bertahun-tahun, umur dah 50 tahun lebih. You bayangkan dia tunggu tumbang je.
Dan Kak Ina pun banyak jumpa kes yang pengamal-pengamal ni endingnya dengan penyakit yang kronik. So bila kita bercerita benda yang betul, akhirnya dia orang keluar cerita. So esok dia akan datang dengan isterinya pagi-pagi esok untuk dengar presentation betul-betul sebab dia nak isteri dia faham. So pagi esok kita akan ada satu session untuk cerita benda ni. Okey, so orang penggemar antibiotik, suplemen, steroid dan sebagainya. Orang makan kolesterol, maknanya ubat-ubat ni lah boleh menyebabkan hati kita menjadi sangat rosak. Macam tu. Macam mana nak buat? So linzi kita ni boleh pergi ni bersihkan salur darah, celah-celah ni, tapi dari macam ni punya rupa nak jadi berkilat tadi, siaplah duit. Kan? Tapi boleh. Yang pentingnya boleh. Okay, so bersihkan ini dulu first step. Lepas tu makan linzi, bersihkan ini. InsyaAllah satu persatu akan baik. Sebab kalau ini kita tak bersih, salur darah ni yang biru merah ni semua pergi ke hati ni. Sebab tu kita kena bersihkan. Okey, so kalau hati kita ni macam mana nak boleh jadi macam ni? Mula-mula macam ni sihat. Lepas tu dia jadi fatty liver. Lepas tu dia jadi fibrosis. Lepas tu dia jadi cirrhosis. And then barulah jadi kanser hati dan sebagainya. Dari satu step ke satu step ni mengambil masa puluhan tahun. Jadi kalau kita berada di sini, cepat-cepatlah makan produk untuk kita undur. Kalau kita tak undur, pasti dia berjalan ke depan ni. Kalau kita ada kat sini, jagalah kesihatan kita agar jangan pergi sini. Kalau duduk sini, kosnya lagi tinggi dibandingkan duduk sini. Ada duduk sini, cepat-cepat undur kat sini. Bila kat sini, insya-Allah lah kita akan kekal sihat. Okey? Okey, so linzi kita memang boleh buat ni. Jangan risau. Makan ini, linzi inilah yang mendapat persijilan. Yang hijau ni, memberitahu ni, dekat kotak ni, memberitahu hati kita yang macam ni boleh jadi macam ni. Dan ini diceritakan dalam buku Senang Herbal Klasik ni lebih 2000 tahun dulu lagi. Kejap. Mana dia? Alah, dia pergi mana ni? Mana tadi? Ni. Dekat sini dah ada cerita lebih 2000 tahun dulu lagi. Mana dia pula? Sekejap Kak Ina ni. Mana ni? Tak boleh pula. Allahu Akbar. Okeylah, kalau you tengok kat bawah ni, dia classification was divided into 3 main group, superior, average and fair. Jadi linzi kita ni orang kata berada dalam kumpulan superior dan dia tak toksik langsung kepada badan kita. Jadi jangan kita takut. Ini penceritaan dalam buku yang berusia lebih 2000 tahun. Okey, so next ini. Ini segala pensijilan yang kita dapat. Jadi dengan ini, so ini yang terbaru 2025. So pensijilan kita ni setiap 5 tahun. Jadi kalau kita guna flip chart yang lama, kita kena ready lah yang baru. Supaya dia kata, oh ini dah expired. Takkan kita nak tukar flip chart all the time. Jadi kita ready yang daripada kita boleh download daripada website Shongho. Dah boleh download. Ini pensijilan kita dapat. The latest 2025. Lepas 2025 ni, kita sambung lagi 2030. Kalau panjang umur, kita sampailah ke situ. Okey. So, ini kita kena huraikan. Ini tanda-tanda penting selepas kita makan produk Shongho atau selepas kita makan linzi. 1, 2, 3, 4, 5 ni memang orang sangat suka. Sebab dia semua memberi kesan yang sangat baiklah. Simptom-simptom subjektif ni dapat diperbaiki. Ini mula-mula jangan cerita hebat-hebat sangat. Takut dia orang takut. Cerita yang ia akan dapat. Masa kita servis tu baru kita betul-betul cerita kakao. Okay, so simple. Simptom-simptom subjektif ni dapat diperbaiki maksudnya. Contoh paling simple, orang yang susah bangun pagi. Bila minum kopi kita, memang dia senang bangun pagi. Dia sangat bertenaga. Selera makan jadi normal, nak tidur, perkumuan menjadi lancar, cergas dan bersemangat. Kalau 1 sampai 5, orang akan puji kita, baguslah kopi Kak Ina, baguslah set perut, baguslah linzi semua. Bila dapat nombor 6, memang kita kena betul-betul bercerita jugalah. So, sebelum dapat nombor 6 tu, sebut sikit-sikit. Krisis penyembuhan ni ialah satu menas sementara, jangan bimbang. Simptom-simptom yang asal menjadi agak serius. Yang ni nak sebut apa? Darah tinggi mungkin dari yang biasa naik jadi 140, 160. Jangan takut. Itu sementara. Gula maybe daripada yang kontrol sebab makan ubat boleh naik belas 10. Jangan takut. Kalau jadi macam tu,
hubungi saya. Bagi tahu macam tu. Selera makan kurang berselera sebab maybe angin sebu perut semua. Tidur kurang lena, perkumuan maybe kejap sembelit, kejap cirit-birit. Kalau sembelit tu usus besar, cirit-birit usus kecil. Kecergasan maybe kita letih, kurang bermaya. Benda ni semua sementara. Jangan risau. Semasa mengambil linzi tidak perlu memberhentikan rawatan atau ubat yang sedang dimakan. So kita kata kalau rasa sekarang tengah amalkan ubat darah tinggi, makanlah berterusan. Kalau dah rasa macam selesa untuk berhenti, boleh berhenti. Tapi kalau rasa tak selesa, makanlah sampai doktor kata berhenti ubat tersebut. Okey? Okey, so jadi dekat sini kita mungkin boleh offer dekat dia sejauh mana Karena kat sini Kak Isal kata kalau you nak cuba supaya you boleh lalui proses ni, you kena selalu communicate dengan kita lah. Sentiasa berkongsi idea tu. Contohnya macam kalau pening pun cakap, kenapa saya pening? So ada reason-reasonnya. Jadi kita datang servis kali kedua tu, memang kita fokus bahagian ni je. Kita buat presentation bahagian ni saja. Okey, so jadi kita kalau masa kita nak penutup tu, kita nak mungkin kita boleh offer dekat dia atau kita boleh tanya dia dia sejauh mana pengetahuan dia ke atau ilmu kesihatan dia ada ke. Dalam masa tu pun kita dapat tunjuk lah, inilah produk-produk show yang ada. Bila kita kat situ, bila tunjuk ni biasanya kita nak akan bawa keluar yang, bila buka slide ni kita akan bawa keluar yang real lah. Tunjuk yang real. Kita kata balik pada feature yang menceritakan gesur usus tadi, tunjuk inilah yang dikatakan keperluan gesur usus semua. Kita buat video ni. Ini kalau presentation kita tunjuklah dalam bentuk ni. Tapi kalau betul, kita buatlah kat dia. Ini kita tunjuklah. Kalau kita present buat satu slide yang besar, tunjuk. Guna soya, fiber, enzim semua ni, kita masukkan semua dalam ni. Tunjuk. Bagi dia rasa. Sini. Tunjuk video kat dia. Kalau kita buat Zoom meeting lah. Kalau kita buat one to berdepan, macam tadi kita bancus siap, shake siap, bagi je dia makan. Supaya dia tahu. Akhirnya dia makan satu set ni. Dah selesai. Ambil linzi, kopi. Lama-lama keluar linzi yang lain. Jadi dia makan semua. Kalau kita rasa waterkin tu mahal, tak payah masuk. Nampak tak video yang tengah Kak tunjuk ni? Nampak. So kalau kita buat presentation face to face, kita kena tunjuk lah. Kita kena buat. Dapat shake ni, ambil lah linzi mana-mana yang kita suka, makanlah. Untuk kita jaga kesihatan kita. Okay. So next is about kita kata closing dia, kita mesti tanya dia lah. Rasa-rasa nak cuba tak? Ini sangat penting. Kita dah tunjuk semua, kita dah buat semua. You tak offer dia, memang tak boleh closing. So kita kena tanya dia. Rasa-rasa nak cuba tak? Saya ada. Bawa terus tunjuk pada dia. So kat sini mestilah bila kita tunjuk macam-macam dia jadi keliru. Mana nak makan? So kita stapler siap-siap macam yang siap perut kita tunjuk. Ini yang makan macam kita tunjuk tadi. Lepas tu kita keluarkan 4 jenis tu. Lepas tu linzinya kita tunjuklah yang lain pula. Sediakan semua keperluan ni kalau kita nak pergi buat session. Kalau dalam Zoom meeting kena tunjuklah gambar macam ni. So kita kena offer. Ada nak tanya? Maybe dia tanya apa beza satu persatu, kita jawablah satu persatu. Okay, so jadi perbezaannya kita tunjuklah gambar ni. Tadi ada banyak-banyak linzi kan. So kalau lah kata kita pilih yang wakil tu, macam pembersihan kita tu lagi laju. Kalau kita pilih kopi, jalan kaki lah. Kalau kita pilih jaha, macam ni kelajuan dia. Jadi yang mana sampai dulu, yang mana selesai dulu, yang mana baik dulu. Tepuk dada, tanda selera. Yang mana pun boleh. Set perut tadi satu set, campur mana-mana linzi. Misalnya orang kata kopi lah, campur dalam set perut. Okey lah for a start. Tapi kita kena terus educate dia orang untuk dia orang faham dan ambil linzi. Okay, so ini gambar ni penting. Kalau kita pergi buat presentation, kita print besar-besar. Bila orang tanya yang mana, ini pilih. Nak naik basikal ke, nak naik kereta? Kalau nak naik jet, no YKK kan? Macam tu. Okay. Okay, so kalau orang tanya nak makan macam mana, kita startlah bagi dosage. Print yang ni. Ataupun tulis untuk bagi untuk tunjuk yang mana satu dia perlu. So ini kita kata yang biasa-biasa. Atau ini yang nak heavy sikit. Explain satu persatu. Macam mana kita nak nampakkan. Tapi kalau kita tak lengkap, memang susahlah. So cara kita nak bagi jadi lengkap, kita buat conclusion. Conclusion apa?
Langkah 1, keluarkan balik gambar flipchart tadi. Langkah 1, kena jaga gasus usus. So makan apa? Set perut. Langkah 2, kena jaga hati. Kenali hati dan tubuh ya untuk kita sihat. Jadi hati ni pilihlah Lindsay tadi. Dari gambar basikal sampai gambar kereta tu. Mana satu nak? Mana-mana pun boleh. Kita kena buat conclusion siap-siap kat dia. Okey, bila kita sampai kat sini, kita buat kiraan dia bla 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 semua. Bila nak masuk bisnes? Itu tengok keperluan. Kadang-kadang kita berakhir di sini saja. Bila dia setuju nak guna, kita pun bye-bye, kira point ke whatever, dia pun bayar, so kita pun bye-bye. Lepas tu servis lah untuk masuk bisnes. Kadang-kadang orang yang otak bisnes ni, bila kita kira-kira point, dia terus tanya. So kita bolehlah masuk sikit part bisnes yang ni. Kita kira benda yang dia beli tu sampai level mana. Jangan cerita sampai habis. Nak cerita sampai habis second round. Okay, Kak Ina pun second round baru Kak Ina nak cerita bagaimana nak guna 4 keping flipchart tadi kalau orang tu datang kat kita nak tahu bisnes dulu. Bukan nak tahu produk dulu. So nak tahu bisnes dulu kena mula dengan wang masa kesihatan dan gambar peta Lindsay kita tu, and then all the reward yang ada, termasuklah yang 9 jenis bonus rancangan Chong Ho ni. Kalau kita nak cerita bisnes. Tapi kalau kita nak cerita produk, cukuplah sampai di sini. Pertemuan pertama tu tak bolehlah cerita bisnes. Tama-tama orang yang nak dengar tu sakit dan nak tahu pasal produk, memang sampai kat sini. Okey? Ada apa nak tanya? Itu saja kalau nak cerita produk. Masa pun sudah menunjukkan pukul 11.10. Elok sangatlah. Okay. So, Kak Nasrah balik kepada MC. Kalau nak buat discussion sekejap, kita boleh bersoal jawab. Okay, terima kasih. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.